Assalamualaikum. Hai, jom belajar Maths dengan Teacher Jess. Okey, video ini Teacher Jess akan share cara menjawab soalan untuk matematik form 4. Ini adalah latihan revision ulang kaji untuk persediaan standardized test. Matematik form 4 nanti. Jom kita tengok soalannya dan macam mana cara untuk menjawabnya. Kita start dengan soalan yang pertama. Kalau you all tengok dekat sini, soalan dia. On the first day of school, 5 pupils are seated around a circular table. So the teacher asks all the pupils to shake hands with everyone on the table and introduce themselves to each other. By draw the graph, how many handshake will be exchanged at the table? 4 marks. Ini adalah soalan dari chapter 5, network. So jom kita tengok macam mana cara untuk menjawabnya. Tadi soalan ni bagi tahu ada 5 pelajar kan. Jadi kita assume ada 5 orang pelajar, maka kena ada 5 vertices lah. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau you dah buat 5 vertices ni, dah dapat P1 dah dapat P1. Teacher tulis sini. Sin 5 vertices. P1. Next. How many will be handshake kan? So kita buatlah handshake kita. Kita tengok untuk orang pertama salam dengan orang kedua. 1. Kemudian orang pertama juga salam dengan orang ketiga. 3. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Betul tak? Orang pertama salam dengan orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sini dah berapa dah? Sini dah ada 4. Sini dah ada 4. Kemudian kita tengok pula orang kedua. Orang kedua dengan orang pertama tu kita kira dah salam lah kan. So dia salam dengan siapa lagi? 1, 2, 3. Betul tak? So daripada orang kedua ni dia ada berapa? Tadi yang baru kita buat 3 kan. So orang ketiga tengok, dia dah salam dengan orang kedua, dah salam dengan orang pertama. Dengan keempat dia belum lagi, dengan kelima dia belum lagi. So sini ada 2. Kemudian orang keempat dia salam dengan siapa? 3 dah, 2 dah, 1 dah, 5 belum. 1. Kemudian cuba tengok. Ada lagi tak 5 yang belum salam? 5, 1, 2, 3, 4 semua dah salam. So maksudnya inilah kita punya graph network kita. Rupa dia dah macam star macam ni. So how many will be handshake? Ada, kita tambahlah yang kita ada ni. 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Jadi berapa tu? 7, 8, 9, 10. Jadi jawapannya dia tanya, by draw the graph, how many handshake will be exchanged at the table? So kita pun jawab lah. Ni by draw the graph kan. So untuk graph ni, you dah dapat K2. Untuk graph ni, teacher bagi K2. Untuk graph. Maksudnya graph you betul macam ni. And then you pun jawab lah dekat bawah tu. 10 handshake. Ada 10 salaman tangan lah. Betul tak? So you ada tulis 10 handshake ni, teacher bagi 1 markah. So dapat 4 lah markah Untuk soalan 1 ni kita dapat 4 marks So boleh? Cara menjawab untuk soalan nombor 1. Next kita tengok untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia ada 2A soalan nombor 2 ni ada 2A. Cuba kita tengok sikit. Given that 2K plus 13 greater than and equal negative 7, state the smallest possible integer value of K. So dia punya ni 2 mark. Jom kita tengok soalan nombor 2. Dia bagi satu linear inequality, dia nak the smallest possible value for K. Untuk soalan inequality macam ni,
first, okay, kita anggap saja macam ni adalah satu equation. Okay, bezanya dia adalah inequality, bukan equation. Okay, how you balancing the method to find your value K. Okay, first, this is your right hand side, this is your left hand side. Okay, so you can see that your unknown K ni adalah di left hand side, di sebelah tangan kiri kita. Maka we have to remove all, okay, the constant and the others variable to the right hand side, okay, to make the K as the subject now. Kita kena jadikan K kita ni sebagai subject. So maksudnya K kena tinggal seorang lah. Macam tu. So first apa teacher buat? Okay, teacher pindahkan yang ini dulu. Okay. So, plus 13 tu. Bermaksud kat sini, 2K plus 13 minus 13 lah kalau teacher buat balancing method. Teacher nak remove kan teacher punya 13 tu. So, samalah. Jadi, right hand side dia jadi tolak 13. Itu yang kita faham sebenarnya. So, ini jadi remove lah, hilang. Sama macam yang kita pindahkan dia. Okay? Sebenarnya konsep pindah-pindah tu tak berapa tepat dalam matematik. Tapi untuk memudahkan pelajar memahamkan cara untuk nak buat balancing method, kita buat pindah seberang jabatan lah. Macam-macam. Asalkan you faham lah. Okay, sebenarnya konsep dia kita nak hilangkan 13 di sebelah yang kiri ni supaya K jadi subjek. Okay, that's why kita tolak 13. So, jadi sebelah sini pun kena tolak lah. Okay, so sekarang kita dapat 2K, okay, greater than or equal ni negatif 17 tolak 13, kita akan dapat berapa? Okay, ni kita akan dapat tolak 20. Okay, kemudian kita nak K kan. So, macam mana kita nak removekan 2 tu? So, kita bahagi dengan 2. So, sebelah sini pun bahagi dengan 2. Balancing method dia mesti balance. Okay, right hand side, left hand side mesti kena buat sekaligus together macam tu. And then ni kita boleh remove lah. 2 dah jadi tinggal K. And then sini jadi negatif 10. Okay. So, apakah maksud dengan K greater and equal negative 10? Ini bermaksud, okay, this is K greater than negative 10 and it is K also equals to negative 10. That's why dia jadi greater and equal tu. Jadi bermaksud K di sini boleh diambil bermula dengan negatif 10 and seterusnya lebih besar. Jadi kalau kita belajar dalam scale number, okay, negatif, okay, makin ke kanan makin besar. Kalau kita bergerak ke sebelah kiri tu makin kecil sebab dia nilai negatif. So, jadi negatif 9, negatif 8, negatif 7 and so on. Sampailah berapa-berapa pun sebab dia tak bagi tahu range kan. Dia bagi tahu greater than and equal sahaja. So, apakah possible value bagi the smallest value K? Yang paling kecil kat sini kita tengok negatif 10 lah. Jadi, bolehlah bagi jawapan kita K equal negatif 10. So, soalan ni 2 markah. So, mana kita dapat markah tu? Okay, teacher dapat tengok. Okay, you dapat calculation K greater than and equal negative 10 tu. Teacher bagi situ 1 markah. And then you menjawab soalan tu, dia tanya the smallest value. State the smallest value. You kena bagi tahulah. Okay, kena nyatakan K equal negative 10 ni. Okay, 1 markah. Okay, K is for working and N for value, nilai. Okay, K tu kerja. Tu cara kita labelkan kita punya marking. Okay, boleh? Ini cara menjawab untuk soalan nombor 2. Okay, kita tengok untuk soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan 2B. Okay, list all the possible integer for x which satisfy both the inequality below. Okay, dia bagi ada satu kat sini and then satu lagi dekat sini. Okay, so kita nak tahu nilai x kita yang memuaskan kedua-duanya. So, kita kena buat sekaligus. Okay, yang ini kita buat and then yang ini pun kita buat and then kita sekalikan dia punya jawapan dia. Okay, boleh? Ini 4 markah yang banyak tu 4 markah. Okay, jom kita tengok. Okay, so kita nak selesaikan equality ni. Okay, first kita buat yang sebelah sini. Okay, so this is fraction. So, teacher nasihatkanlah kita removekan 4 ni. So, macam mana kita removekan 4 ni? Kita kena darab 4. Okay, so bila sini kanan kita darab 4. Sebelah kiri pun, sebelah kiri darab 4. Sebelah kanan pun darab 4. Balancing method lah. Okay, ataupun macam kita pindahkan 4 ni pergi sini jadi darab. Sebab dia bahagi. Sama juga konsep dia. Okay, so jadi sini X tolak 6 lah. Okay, sebab dia dah remove kita punya 4. So, sini jadi negatif 8. Okay, kemudian kita nak X as the subject.
So kita removekan 6 tu, dia jadi X tolak 6 tambah 6. So of course sebelah sini pun balancing method kena tambah 6 juga. Apa yang kita buat untuk seimbangkan, masa kita kena buat kedua-dua sekaligus. Okey, sama jugalah macam kalau contoh teacher saya pindah je teacher, tolak jadi tambah, sama je. Okey, sama je konsep dia. Sekarang jadi remove lah kita punya 6 ni, jadi tinggal X greater than, okey, negatif 8 tambah 6 jadi negatif 2. Okey, so kita hold on, kita baru dapat sampai sini. Ingat kita ada satu lagi kita kena buat yang ini satu. Okey, kita kena buat sekaligus. Okey, sekarang kita dah siap yang ini. Okey, sampai sini kita siap. Okey, untuk yang ini teacher marking depan ni lah. Okey, so yang ini kita tengok, kita nak jadikan, kita nak cari X kan, so kita jadikan X sebagai subjek. So nampak teacher tengok ada tolak 3 sini, jadi teacher nak remove dia, jadi 4X minus 3 plus 3, balancing method 9 also plus 3. Okey, apa yang kita seimbangkan tu kena kedua-dua belah kanan dan kiri. And then kita dapat 4X, ini remove lah. Okey, and then ini jadi 12. Kemudian kita nak X sahaja, maka kita punya 4 ni kita bahagikan dengan 4. Sebab kita nak removekan dia, betul tak? Okey, sama juga macam darat, kita pindah jadi bahagi. Okey, so dapatlah X kita less than, ini simplify dapat 3. So kita dapat, nampak? Okey, X tolak 2 dengan X less than equal 3. And X greater than equal negative 2. So, untuk sampai sini, okay, teacher bagi you sini K1. Okay, dah dapat 1 markah. Okay, yang ini pun teacher dah bagi you 1 markah. Kerja, markah kerja. Okay, so now macam mana kita nak dapatkan kita punya possible value for X. You nak list all the possible integer for X. Okay, so bila teacher gabungkan dalam number line, so negatif 2 sini of course, and then 3 depan pada dia. So maksudnya sekarang negatif 2 teacher ni, teacher nak greater than and equal. Bila equal kita fill in, maksudnya kita ambil negatif 2 kita tu, kita kena ambil. Okay, kena ambil. Okay, and then greater than maksudnya teacher pergi ke sebelah kanan. Macam tu. Okey, kemudian yang 3 ni pula dia adalah less than equal 3. Maksudnya dekat 3 teacher fill in. Teacher kena ambil juga. Bila fill in bermaksud kita kena ambil value tu. And dia less than, pergi ke sebelah kiri. So bila ada 2 inequalities together macam ni, kita ambil yang mana yang garisan yang kita buat tadi tu bertindih. So kalau teacher tengok kawasan dia, yang ini yang bertindih. Betul tak dalam ni? Kat sini bawah je ada, sebelah sana atas je ada. Jadi apakah values dalam kita punya line yang bertindih tu? Kita bermula dengan negatif 2, and then sini 3. Jadi kita tengok tengah-tengah dia lah. Maksudnya lepas negatif 2 apa? Negatif 1, 0, 1, 2. Sebab dia dah cakap kan soalan dia the possible integers. So maksudnya kita ignore lah decimal ke fraction ke apa tu, tak. Kita ambil integers sahaja. So kita punya nilai kita apa tu? So kalau kita tengok ini, conclusion dia adalah X less than and equal 3 and greater than equal negative 2. Sebab dia duduk tengah-tengah kan? Jadi dia list kan, bermaksud kalau you bagi jawapan sampai sini, you tak dapat markah penuh lagi. You still lagi tak dapat markah akhir kerana dia nak list. Ini kita tak list lagi ni, kita baru state dalam inequality. So listing dia adalah you kena buat X equal negative 2, negative 1, 0, 1, 2 and 3. You kena tulis macam tu, baru betul listing. Okay, so tadi teacher dah bagi berapa markah. Kalau teacher dah tengok, you ada buat calculation, the first one equality, you dapat X greater than equal negative 2, K1, and then X less than 3 ni K1. Once you dah buat you punya number line ni, you dapatkan you punya value X ni, sini teacher bagi K1, and then you listing. Soalan akhir dia nak listing, teacher bagi N1. So you dapatlah untuk soalan 2B ni 4 mark. Boleh?
So ini cara menjawab untuk soalan nombor 2B. Okey, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah soalan number 2C. Okay, on the answer space, draw and shade the region which satisfies the inequality at less than 5, 3x plus 1, 3x plus y greater than equals 6, at minus 2y plus 8, greater and equal 0, and y greater and equal 0. So kalau kita tengok kat sini ada berapa ni? 1, 2, 3, betul tak? Ni 1, 2, 3, 4. So maksudnya nanti kita akan ada 4 lines tau on kita punya graph Cartesian plane ni. Okay, so apa kita kena buat sekarang? First kita nak dapatkan kita punya equation dalam bentuk gradient form dulu supaya senang untuk kita nak sketch kita punya graph. Okay, kita tengok Okay, ni soalan number 2C. Okay, untuk yang pertama ni kita ada at less than 5. Okay, yang kedua kita ada 3x plus y greater than equal 6. Okay, graf ketiga kita ada at minus 2y plus 8 greater than equal 0. Yang keempat kita ada y greater than equal 0. So ada 4 semua. Okay, so teacher explain sikit. Okay, untuk graf yang ini rupa dia macam mana? Rupa dia macam ni tau. Dia adalah satu, dia punya ni x, maksudnya dia vertically. Ni dia vertically, and then ada tanda equal tak kat bawah tu? Tak ada kan? Dia tak ada tanda equal ni. Bermaksud ini kena dotted line. Okay, ataupun dash line. Itu kena ingat. Okay, kadang-kadang pelajar terlepas pandang yang ini. So maksudnya, teacher buat dulu. Kalau kita punya ni xy kita, okay, Cartesian plane, kan, teacher kena lukis dekat sini. Dekat paksi x, intersect dekat 5, dotted line vertically. Inilah untuk graf x equal 5. Tu maksud dia. And then dia less than, bermaksud dia kena shaded sebelah kiri. Sekejap, teacher shaded colour lain. Okay, garisan tu kena dotted, and then dia less than kan. So dia kena shaded sebelah kiri. Maksudnya macam tu. Ini rupa keadaan graf ni. Kalau teacher sketch. Okey, boleh? Okey, kemudian teacher buat yang ini dulu. Yang nombor 4 ni. Teacher nak tunjuk. Okey, apa maksud y greater than 0? Okey, y greater than 0. Okey, untuk y greater than and equal 0 ni. Okey, this is your y axis. This is your x axis. Okey, so apa maksud y greater and equal 0? Bermaksud garisan dia adalah, okey, satu kita tengok. Dia ada equal ke tak ada equal? Ada kan? Tu dia ada equal, bermaksud kita punya line adalah solid line. Solid line. Okey, solid line ni bermaksud garis penuh lah. Jadi dekat mana y equals to 0? Sini. Dia adalah same on the line of x-axis. Ini adalah juga y equal 0. Garis dia. Okay. So, kita punya garis solid. Yang tadi dotted kan. Okay, so kita dah dapat dua dah sketch untuk kat kertas graf kita. Okay, untuk yang kedua dengan yang ketiga ni. Okay, teacher nak nasihatkan. First, tukar dulu dalam bentuk gradient equation. Kenapa? Sebab dia memudahkan kita untuk tengok mana kita punya gradient, positif ke negatif, and then mana kita punya y-intercept. Jadi kita nak sketch tu senang. Tu cara dia. Kita tengok apa yang teacher buat. Okay. So 3x plus y equal than 6 ni. Okay. Apa bentuk gradient form? Gradient form ni macam ni. Y equal mx plus c. Tu bentuk gradient form. Jadi nampak tak teacher kena remove apa? Teacher kena remove yang ini. Teacher remove yang itu. So jadi y greater than, okay, teacher terus letak depan dia. Negatif 3x tambah 6. So nampak tak? Bila kita dah tukar kepada macam tu, kita faham lah.
Oh, ni kita punya M, kecerunan. Ni kita punya C, y-intercept. That's why lebih baik you buat dalam bentuk gradient form. Senang lah. Jadi kalau teacher nak sketch macam mana ni? Okay, cara nak sketch dia. Okay, kita assume. Okay, ni kita punya y-axis. X-axis. Okay, y-intercept dia dekat 6. Okay, maksudnya positif 6 dekat atas ni contoh. And then ini gradient positif ke negatif? Negatif. So, bermaksud graf kita akan jadi sebelah sini. And then ini ada tanda equal. Kan? So, bermaksud ini kena solid line. Okay, jadi teacher pun boleh buat. Gitu. Dapatlah. Alah, inilah garis bagi y equal negatif 3x tambah 6. Okay, nampak tak? Okay, ada pelajar tanya teacher, kenapa bila teacher tulis nama garis, teacher letak equal? Kenapa teacher tak guna inequality? Ya, betul. Bila kita nak namakan garis ni, when we name the line, okay, kita guna equation. Inequality ni untuk shaded the region. Kawasan mana? Macam tu. Okay, so sekarang kita tengok greater than equal bermaksud kena shaded kawasan mana? Kawasan A, atas. Jadi kawasan ni lah kita shaded nanti. Macam tu. Okey, jelas Okey, teacher boleh sentuh ni, tak ada masalah. Sebab dia solid. Okey. Boleh? Okey, teacher, sini berapa teacher? Okey, katakan kalau kita nak cari sini, boleh tak? Boleh. Macam mana nak buat? Kita cari x-intercept. Ni bermaksud kita kena cari x-intercept. Okey, x-intercept tu apa? Okey, x-intercept tu adalah bila kita gantikan y kita 0. Okey, cuba kita ganti sekarang. Okey, ni nak ganti ni. 0 sama dengan negatif 3x tambah 6. So, jadi 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3. So, x sama dengan 2. Jadi, sini letak 2. Macam tu. Boleh? Okey. So, teacher, kita dah dapat ada 3 bentuk dah ni. 1, 2, 3. Okey, sorry. Teacher lupa yang ini. Okey, ini tadi y is equal 0 tu yang on the x-axis kan. So, dia nak greater than 0. Maksudnya region dia shaded bahagian atas. Macam tu. Okey. Ni teacher explain dulu one by one. Lepas ni baru kita buat sekaligus dalam satu soalan. Okey, teacher nak you faham betul-betul. Okey, setiap dia punya equation ni macam mana kita nak sketch dia punya bentuk graf dan juga dia punya kawasan region dia. Okey, satu lagi kita tak buat yang ini Yang ketiga ni. Okey, yang ketiga ni jom kita tengok apa yang kita ada. Okey, dia adalah x tolak 2y. Okey, tambah 8. Okey, greater than 0. Okey, apa teacher cakap tadi? Okey, tukarkan, rearrange dia dalam bentuk gradient form. Jadi kat sini teacher pindahkan yang 2y ni supaya dia jadi positif. Okey. So jadi x tambah 8 greater than 2y. Okey, masih belum lagi kerana ada 2 kat sini. So kita bagi semua ni dengan 2. So kita dapatlah y. Okey, ni x per 2 tambah 4. Jadi daripada sini teacher tukar cara tulis teacher supaya senang kita nak buat. Okey, ni y teacher letak depan. Okey, ni cara kita baca dia apa ni? Ni greater than equal y kan? So kalau kita tulis y dulu dia jadi terbaliklah kan? Sebab yang ni yang greater than dia, yang ni yang greater than dia lebih besar. Y ni lebih kecil daripada ni. And then 1/2 ni teacher buat macam ni. Macam tu. Teacher tukar dia jadi bentuk constant. Kenapa teacher? Sebab teacher tahu inilah kita punya M. Ini kita punya C. Jadi kalau teacher nak sketch dia macam mana? Okey, cara nak sketch dia. Okey. Ni paksi Y, ni paksi X. Okey, ini 4 apa? Y-intercept kan? Okey, so positif 4 Y-intercept. Okey, gradient dia positif ke negatif? Positif, betul tak? So, bila positif macam mana teacher nak lukis? Ni lah positif. Sorry ya Allah. Ini negatif tadi kan macam ni. Ya ilah teacher ni. Sorry. Alamak. Sorry, dia positif kan? Positif. Ayu. Sorry. Teacher ni. Okay, ni. Sebab dia positif, dia ke sebelah kanan. Dia punya kemuncak dia tu. Yang ini tadi, gradient dia negatif. Sebab tu dia ke sebelah kiri, dia punya kemuncak dia tu.
Okey, boleh? Okey. So sekarang kita dah dapat, lepas tu ia kan less than kan? Less than maksudnya kita punya region kita shaded bawah lah. Macam tu. Okey, sekarang kita dah dapat dah. Okey, dia punya bentuk macam mana nak sketch dia punya line, nak draw dia punya line dengan dia punya shaded kat mana. Okey, jom kita jawab pada soalan kita. Okey, so tadi teacher explain kan. Okey, saat ni dia dah bagi dah. 3x tambah y sama dengan 9 dia dah bagi. Tadi kan kita buat kan. Kita cari dia punya ni berapa kan. X intersect 2 kan. Cuba tengok dekat graf tu dia bagi. 2 kan? Okey. So, sekejap teacher ambil pensel. And then, teacher punya pembaris. Okey, jom kita buat. Tadi kita ada apa? X 5 tadi kan? Betul tak? Okey, kita buat yang X 5 dulu Okey, so mana 5? Okey, ni 4, ni 6. So, ni 5. So, jangan lupa kena dotted. Okey. Tu nanti saya dah dotted situ. X equal 5. Okey, kemudian teacher ada satu lagi. Yang ini kan? Tu. Y equals to 0. Okey, Y equals to 0 sini. Okey. Tu Y equals to 0. Okey, kalau boleh setiap yang garis kita lukis tu namakan kita labelkan. Okey, and one more kita ada 4 kan. Okey, 4 tadi 4 apa? Okey, so katakanlah yang ini kan kita nak lukis yang ini. Teacher macam mana nak lukis dia punya ni? Okey, katakanlah sekarang kita nak lukiskan dia punya 4 tu ke mana? Okey, kita boleh guna table. Tak ada masalah. Okey, kita boleh guna table. Okey, kita ambil lah simple point je lah. Okey. So daripada tadi kita ada X tolak 2Y tambah 8 greater than 0. Kita dah tukar menjadi Y less than 1 over 2X plus 4 kan. Okey. So kita boleh buat table. Okey. Buat table. Sebab kita nak draw dia punya graph tu. Simple je. Okey. Kita ambil apa? Contohlah kita ambil ni teacher tengok ada fraction 2 kan. Jadi teacher akan guna nombor yang boleh simplify. So kita tak payah fikir pasal nombor fraction atau decimal. Contoh teacher ganti X teacher 2. Macam tu. So kalau kita kira jadi apa? So Y sama dengan 1/2 darab 2 tambah 4. So 2, 2, 1, 1 tambah 4 jadi 5 kan. Maksudnya macam tu. Okey. Sebab tu apa teacher buat? Okey. 2, 5 mana? 2, 5. Ni. Plot lah. Satu. Macam tu cara dia. Okey. Tadi teacher buat apa? 2 kan? Okey. Sekarang teacher masukkan kosong. Okey. Kosong tak boleh. Dia jadi ni. Okey. Teacher masukkan 4. Teacher masukkan 4. Sorry. Kosong dia jadi 1/2 kan. Darab kosong jadi nombor ni. Okey, cuba teacher masukkan 4. So, Y sama dengan 1/2 darab 4 tambah 4. Okey. So, teacher simplify. Jadi, berapa tu? 6 kan? So, mana 4, 6? So, kita tengok. Ni 4. Ini 6 kan? So, kita plot. So, sekarang garis. Cara dia. Ambil 2 ni. Garis. Okey, lepas tu ni dia punya ni apa ni? Ada tanda equal kan? Maksudnya garis solid lah. So garis solid bukan dotted. So buat je lah. Sambung. See? Dah dapat. So labelkan dia ni Y sama dengan 1/2X tambah 4. Katakanlah teacher, saya tak nak tulis macam ni teacher. Saya nak tulis yang asal dia ni boleh? Boleh, tak ada masalah. Ataupun you tulis je tu adalah X tolak 2Y tambah 8 greater than 0. Pom boleh, tak ada masalah. Okey. So sekarang kita baru siap lukis dia punya line. So kita kena buat apa sekarang? Kita kena shaded. Okey, so nak shaded ni lah. Okey, tadi X ni adalah kiri. So teacher pergi sebelah kiri. Kemudian yang ini dia less than. So maksudnya teacher pergi bawah. Okey, kawasan dia. Kemudian lagi yang ini dia greater than kan. So teacher pergi atas. Teacher buat arrow dulu tau. Kemudian yang Y greater than 0 ni pun atas. Jadi bila teacher shaded kan,
kawasan ni semua sekali akan bertindih di tengah-tengah ni. So itulah jawapan bagi shaded region. Boleh? Okey, so dia 4 markah ni adalah berdasarkan. Okey, jika teacher ada tengok, okey, you buat ni dotted line. Okey, ni dotted line teacher bagi 1 markah. Dia bagi cara pemakahan dia. Okey, teacher tengok dotted line you buat ni. Okey, ni 1 markah. P tu pemerhatian maksudnya. Okey, kemudian teacher tengok okey, you lukis garis untuk X tolak 2Y tambah 8 ni betul. Nampak dengan ada tabelnya, okey, yang you plotnya. Okey, sebab ini dia dah bagi dah. Jadi yang ni kita kena lukiskan. Okey, bila you buat garisan ini betul, teacher bagi 1 markah dekat sini. Okey, and then shaded kawasan you betul. Okey, kawasan shaded you betul, 2 markah. So untuk kecerdasan shaded ni teacher bagi N2. So dapatlah 4 markah. Okey. So tu cara menjawab untuk soalan nombor 2C. Okey, so kita ada soalan last one. Okey, jom kita tengok soalan 3 Soalan 3. Okay, kita potong sikit yang ni salah ni. 3. Okey. So the diagram show the speed time graph for the motion of a particle for a period of the m second. Ini ada satu graf. Graf apa ni? Graf speed. Okey, ini graf speed. Okey. Speed. Okey. So, soalan pertama, state the uniform speed of the particle. Soalan B, calculate the rate of change of speed for the first 6 seconds. And soalan C, dia tanya calculate the value of m if distance travel in the first 6 seconds is half of the distance travel from the 9 second to the m second. Okay, semua sekali ni 5 markah. Okay, jom cara kita jawab untuk soalan yang pertama. Okay, state the uniform speed. Mana uniform speed sayang? Ni graph speed. So, uniform speed yang ini. Inilah nama uniform speed. Okey, laju seragam. Okey. Dia seragam. Maksudnya dia bawa kereta tu 8 je, tak naik, tak turun. Jadi dia tanya state the uniform speed. Biasanya soalan ni dia akan tanya 2. State the uniform speed ataupun state the duration time for the uniform speed. Contoh ni dia tanya uniform speed. Jadi kita jawab ni lah. Dapat tak kat tepi tu? Graph speed kan, part CY tu quantity speed 8. Jadi jawapan untuk yang soalan pertama ni 3A, tulis je 8 meter second negative 2. Letak unit lah, benda nak tahu tu tengok dekat sini dia bagikan. Okay, good. So next kita sambung terus soalan 3B. Okay, dia nak calculate the rate of change of speed for the first 6 second. Okay, apa yang kita nak tekankan kat sini? Rate of change of speed ni apa maksud dia? Rate of change of speed. Okay, maksudnya kadar perubahan laju. Jadi bila kadar perubahan laju ni, kadar-kadar ratio kita belajar dia mesti ada benda bahagi benda. Contoh. Ni kadar-kadar ni. Okay, so kalau kita tengoklah. Dia nak rate of change of speed. Maksudnya speed ni sekarang. Bagi siapa? Tengok. Dia punya paksi X dia sekarang siapa? Time kan? Maksudnya speed bagi dengan masa lah. Jadi, kalau kita ada speed bagi masa macam ni, ini juga sebenarnya sama dengan kita cari gradient bagi graf ni. Jadi, kalau dia tanya rate of change of speed tu, bermaksud dalam soalan ni, kita cari gradient, kecerunan dia. Okay. So, kalau kita tengok, macam mana kita nak cari gradient? Kita dah belajar sebelum ni kan? Okay. Lepas tu pula, teacher nak tekankan satu lagi yang ini. Apa maksud first 6 second ni? Bermaksud bermula daripada first kali 0 sehingga 6 saat yang pertama. So kita nak start daripada sini sampai sini. Ini yang kita nak cari sekarang. Graf ni. Boleh? Jadi yang kita nak cari sekarang adalah graf ni. Okay, kalau teacher suka, working teacher kalau nak cari gradient je, teacher akan buat line. Yang teacher nak tu, gradient mana teacher nak tu, and then teacher teacher labelkan dia punya koordinat. Okay, ni kalau kita tengok sini 6, kan, atas tu 8 dia punya paksi Y, so sini teacher tulis 6, 8. Teacher memang macam tu, teacher buat. Teacher nak U pun sama, okay, tuliskan dia punya koordinat. Okay, sini siapa? Kat mula-mula ni, 0, 0 kan. And then, kita nak cari apa ni? Kita nak cari ni. Dia punya rate of change speed dia tu adalah kita punya gradient. Iaitu kita punya M lah. So kita belajar apa M? Formula dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi
Y2 kita siapa sekarang? Ni andaian ni X2, Y2. Ni X1, Y1. So, jadi 8 tolak 0 per 6 tolak 0. So, and dia jadi 4/3. Jadi, dia tanya kan, calculate the rate of change of speed. Okay, so maksudnya kita jawablah. 4/3 meter second negative 2. Okay, boleh? Boleh? Boleh kejap. Dia nak the rate of change of speed. Betul lah. Okay, so ini adalah meter second kan. Ni meter second negative 1. Ini kan second. So, dia jadi negative 2. Okay, teacher perbetulkan sikit kesilapan dekat sini. Ini bukan negative 2 sayang. Okay, sorry Ni teacher silap. Ini adalah 8 meter second negative 1. Sebab dia speed. Speed ni dia adalah meter per second. Okay, so maafkan teacher. Kesilapan teacher yang ini ni. Okay, dia bukan negative 2, negative 1. Okay, ini kenapa dia negative 2? Sebab yang ini betul negative 2 ni. Kerana sekarang kita ada unit yang ini. Okay, ya betul gradient ni speed ratio speed over time ni adalah kita dapatkan kita punya gradient. At the same time juga speed per time ni juga adalah apa? Acceleration. Okay, pecutan dia punya quantity dia adalah that's why kita kena buat kita punya calculation yang ini, kiraan dia adalah dapat negatif 2 lah. Daripada mana? Daripada sini. MS negatif 1 bahagikan dia jadi S ni kita tolak 1 tu dapat negatif 2. Okey, so teacher dah jawab untuk soalan B. Okey, teacher bagi markah dulu. Okey, yang tadi kalau kita dapat yang ini, okey, N1. Okey, untuk yang ini kan tadi dia bagi 1 markah kan. Okey, soalan kedua ni 2 markah kat mana dia bagi? Okey, 2 markah ni kalau teacher ada tengok you buat calculation ni cari gradient dia ni K1. And then you punya jawapan rate of change you ni betul 4/3. Okay, N1. Okay, teacher je nak bagi dalam decimal boleh? Boleh, tapi bagi teacher kalau dia tak bagi tahu apa-apa value, kalau decimal tu tak cantik. Sebab ni kalau you bahagi ni dapat 1.333 ni repeated decimal. So bagi je dalam fraction macam ni. Okey, so kita dah siap untuk soalan nombor 3A, 3B, 1 markah, 2 markah and the last one. Okey, last one. Okey, last one dia tanya calculate the value of n kan. Jika distance travel for 6 second is half of the distance travel from the 9 to m second. Okey, apa yang teacher faham, jika soalan ni adalah graph speed versus time, so mana kita punya distance travel? Distance travel kat mana? Distance travel kita adalah area under the graph. Macam tu. Okey, apa yang teacher shaded sekarang ni adalah dia bagi tahu distance travel for 6 second. Daripada 0 hingga 6 ni, yang ini dia adalah half daripada ni dia separuh daripada distance travel from 9 to m second. Sini 9, sini m. Dia separuh daripada ni. Contoh kalau sini X, sini jadi 2X lah. Sebab dia separuh daripada yang ini. Betul tak? Jadi kalau teacher dapat maklumat yang distance travel dekat sini, teacher bolehlah guna untuk nak cari nilai M dekat yang soalan C ni. Faham ke? Okey, jom kita tengok. So kalau kita ada graf speed lawan masa. Jom kita ada speed versus time. Okey, kita nak cari distance. Sorry. So, contoh kita nak cari distance. Macam mana teacher nak cari distance? Nak cari distance adalah, contoh, inilah distance. Area under the graph. Okay, under a graph. Kita ambil lah kawasan mana yang kita nak. Okay. So, sekarang teacher ada maklumat. Okey, graf teacher tu kalau teacher ambil yang for 6 second tu dia macam ni kan. Betul tak? Sini ni dia adalah 6. Tu. Okey, tinggi ni dia adalah 8. Jadi
Berapa distance untuk first 6 second ni? Ni kalau teacher tengok apa ni? Area apa ni? Area triangle kan? So, konsep area triangle apa? 1/2 multiply length multiply width. So, jadi berapa tu? Length dia berapa? Katakanlah anggaplah ini ya. Dia punya 6. Lebar dia yang ini 8. So, kita dapat berapa tu? 24. Betul tak? Okey. 6 darab 8. 48 bagi 2. Okey, 24. So, 24 apa ni? 24 meter lah. Distance kan? Jadi, dia cakap sekarang ini adalah half tau. Half daripada yang ini. Yang kita nak sebenarnya yang ini. Sorry. Ni. Kita nak cari nilai M. Calculate the value M. If the distance travel tu adalah half daripada yang ini. Okey, maksudnya sekarang kita ada rupa graf ni pula. Yang itu. Yang ini 9, ini M. Sekarang yang ini 2 kali ganda daripada yang tadi. So, kalau sini 24, sini jadi berapa? 48 lah. Betul tak? Jadi, kononnya, ini bentuk apa ni? Trapezium kan? Area trapezium. Kononnya sekarang, apa yang kita faham, kita dah tahu dah, luas trapezium ni 48. Macam mana nak cari M? Jadi, how to start? Okey, kita start dengan formula. Formula trapezium lah. Okey, 1/2 multiply, the parallel side A plus B, multiply height ataupun length. So, area trapezium ni dah tahu ke belum? Dah tahu dah. Berapa? 48. So, tulis 48. So, 1/2 darab dengan, okey, berapa lebar AB dia? Yang ni, yang parallel ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, berapa? Ni 8. Yang ini panjang dia 16. So, 8 tambah 16. Darab dengan, dia punya ni berapa? Tak tahu kan? Kalau sini 10, 10 tolak 9, 1. Tapi kita tak tahu sebab M. Tak apalah. Tulislah M tolak 9. Sebab macam tadi, kalau teacher cakap sini 10. So, macam mana you dapat you punya panjang ni? 10 tolak 9. Jadi, sebab kita tak tahu, kita buatlah M tolak 9. Macam tu. So, kita dapatlah satu equation. Dapat nombor. Ini je yang tak tahu M. Itu yang kita nak cari. Okay, jom kita kira. So, 48 sama dengan, 8 tambah 16. Ini adalah 1/2 darab 24. Darab dengan M tolak 9. 1, 12. Kemudian ini dari 48 sama dengan 12. M tolak 12 darab 9. 108. Kita dah simplify tu, kita kena darab dalam bracket. And then kat sini kita pindahkan lah. So ni jadi 108 plus 48. Equals to 12M. And then kita sambung. Berapa tadi saya dapat? Ni 108 tambah 48 sama dengan 12. So, jadi 12M sama dengan berapa? 48 156 kan? Jadi, M sama dengan 156 bagi 12. So, M sama dengan 13. So, dapatlah M kita 13. Jadi, bila dapat M 13, markah dia berapa tadi? Teacher dah kira kan? 2 markah. So, M 13 ni 3 markah. Macam mana dia bagi 3 markah? Jom kita tengok cara dia bagi 3 markah tu. Teacher ada tengok you punya calculation you yang sini. Teacher ada tengok lah. You kira you dapat 24 ni 1 markah. Ataupun you kira untuk dapat yang ini. Ni 1 markah. Either one yang ini ada dapat, ataupun kalau yang ni tak ada, maksud you tak tunjuk jalan kerja ni, you tunjuk jalan kerja ni, you terus bagi 24 pun dapat 1 markah. Kemudian kita tengok you buat equation ni. Ni sama dengan 48 ni. Ini K1. Ada calculation you buat
Samakan dengan 48. And then jawapan 13 juga adalah jawapan akhir lah. And 1. So untuk markah soalan nombor 3 ni, 3C ni kita dapat berapa ni 3C? Ini soalan 3C kan. 3C ni adalah 3 markah tadi kan. 3 markah. So untuk soalan nombor 3 saja you dah dapat berapa tadi? 1, 2 dengan 3. Oh, 6 banyak juga tu. Okey, so itu sahaja untuk soalan kertas 2. Teacher dah tunjuk dekat you. Okey, macam mana menjawab soalan. Okey, yang nombor 1. And then number 2A, 2B, 2C dan number 3ABC ni. Okay. So nantikan untuk video yang paper 1 pula teacher akan tunjukkan. Okay, semoga dengan video yang teacher tunjuk ini dapat membantu you all untuk memahami cara-cara menjawab untuk mendapatkan markah. Okay. So